Wong Kok Wah, Yang Berhormat Taiping. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Soalan Taiping, soalan 1. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Pada Yang Berhormat, untuk makluman Yang Berhormat, 7 laporan Ketua Audit Negara atau LKAN telah pun dibentangkan melibatkan pengauditan di peringkat Persekutuan dan Negeri sepanjang tempoh 2020 dan 2021. Sebanyak 20 isu meliputi pelbagai kementerian, agensi, jabatan di peringkat Persekutuan dan Negeri yang telah diaudit dalam 7 LKAN tersebut yang telah pun dikategorikan sebagai isu punitif. Isu-isu ini melibatkan ketirisan yang meliputi kehilangan wang awam serta pembaziran yang serius sama ada telah selesai diambil tindakan atau masih dalam tindakan siasatan lanjut oleh agensi penguatkuasa atau agensi pusat berkenaan. Isu-isu yang dibangkitkan melibatkan kelemahan pengurusan kontrak, pengurusan perolehan, pengurusan program projek dan kelemahan pengurusan wang zakat dan ketidakpatuhan terhadap peraturan. Sehingga 30 Oktober 2023, 12 isu telah selesai disiasat melibatkan 2 isu siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM dan 10 isu melibatkan siasatan oleh Jawatan Kuasa Khas Siasatan dan Jawatan Kuasa Khas. Tadi saya mungkin telah pun menyebut 20 isu. Saya ingin membuat pembetulan 24 isu. Tuan Yang Ketua, minta maaf. Saya meneruskan. Sehingga 30 Oktober 2023, 12 isu telah selesai disiasat melibatkan 2 isu siasatan oleh SPRM dan 10 isu melibatkan siasatan oleh Jawatan Kuasa Khas Siasatan dan Jawatan Kuasa Siasatan Dalaman yang diselaraskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Manakala 12 isu lagi masih dalam siasatan melibatkan siasatan 5 isu oleh SPRM, 6 isu oleh PDRM dan 1 isu oleh Malaysia Competition Commission. Berdasarkan siasatan yang telah dilaksanakan sehingga kini, seorang penjawat awam telah dituduh di mahkamah pada 16 April 2023 di bawah Seksyen 23(1) Akta MACC 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dan 25 orang penjawat awam dikenakan tindakan tata tertib. Sebagai langkah ke hadapan, Mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah atau JKK MAR pada 6 Julai 2023 telah memutuskan supaya laporan Ketua Audit Negara dibentangkan secara berkala kepada Jemaah Menteri dengan format pelaporan baru yang lebih berstruktur dan terperinci supaya setiap isu dilaporkan dapat diambil tindakan dengan lebih berkesan oleh setiap menteri ataupun agensi. Untuk menutup, Tuan Yang Ketua, saya ingin menyatakan bahawa terdapat beberapa show dari laporan-laporan tersebut di mana tindakan telah pun diambil oleh jabatan-jabatan ataupun agensi-agensi yang berkenaan. Contohnya 2 contoh yang berikut. Pertamanya oleh Jabatan Custom Malaysia di mana LKN pada 2021 telah pun melaporkan bahawa duty custom sejumlah RM72.32 juta terkurang kutip bagi tempoh 2015 hingga 2021 oleh kerana tidak memenuhi syarat pemastautin milik kenderaan. Kastam telah pun menambah baik SOP-nya untuk menilai kriteria pemastautin. Kedua, jabat berkenaan dengan JPJ,
LKN pada 2021 telah melaporkan bahawa laporan penalti untuk perkhidmatan mencetak dokumen terkawal sebanyak RM100,049,178 tidak dikutip oleh JPJ bagi tempoh 2019 hingga 2020. Berdasarkan syor LKAN, JPJ kini telah pun mengutip balik sebanyak RM72,667 daripada jumlah tersebut dan seterusnya menjalankan penguatkuasaan yang lebih ketat terhadap tema-tema perjanjian tersebut. Itu saja Tuan Ibu Ketua. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Menteri, dipersilakan Yang Berhormat Taiping soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih jawapan daripada Timbalan Menteri. Kita sekian maklum bahawa isu-isu yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara akan ada isu-isu yang akan diambil oleh jawatankuasa kira-kira wang negara yang didubuhkan oleh majlis ini. Dan kita pada pagi ini kita ada satu laporan dari PAC berkenaan dengan pengurusan wabak COVID-19. Ini juga isu yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara sebelum ini. Dan kita nampak prosiding pertama diadakan pada bulan Jun 2023 pada tahun ini. Laporan hanya dikemukakan 4 bulan selepas itu. Itu bukan salah PAC, tetapi apabila kita mahu membolehkan rakyat untuk memperolehi first hand information dengan izin makluman pada masa yang pertama, sama ada kerajaan akan menetapkan suatu tempoh masa yang mana kerajaan akan membenarkan supaya Soalan. tengah tanya Timbalan Speaker. Sama ada kerajaan akan menetapkan tempoh masa supaya pelaksanaan live proceeding bagi PAC dilaksanakan dengan 2 perkara dibinda. Nombor 1 di bawah kuasa Dewan Peraturan Tetap 85. Nombor 2 Seksyen 9M Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952. Sekian daripada saya. Terima kasih Timbalan Speaker. Yang Berhormat Menteri. Tuan Ibu Ketua, saya percaya bahawa soalan yang ditanya tersebut sama ada kerajaan akan menetapkan live proceeding bagi proceeding PAC itu kami belum membuat sebarang keputusan, tapi kami sedia ambil maklum berkenaan dengan persoalan yang ditanya tadi. Tapi itu sangat tidak berkenaan dengan soalan asal yang ditanya, iaitu berkenaan dengan perkembangan LKN yang saya telah pun terangkan tadi. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Yang Berhormat. Soalannya. Sila ikut peraturan 10 ya. Bila berkaitan dengan soalan lisan. Ya. Silakan dah. Pendam. Soalan yang. Yang Berhormat Pendang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya nak kaitkan dengan soalan yang dibangkitkan oleh Taiping tadi. Alhamdulillah saya setujulah, cuma adalah lebih telus dan manis sekiranya dimasukkan laporan Ketua Audit Negara pada 2017, 2018, 2019. Tapi ini dia masuk 2020 dan 2021. Mungkin ada sesuatu yang ada terpahat dalam agenda hatinya. Jadi saya nak meletakkan kepada 4 cadangan soalan. Soalan yang saya bangkitkan. Tanyalah sekarang Pendang. Berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara pada 2019 yang menyentuh berkenaan dengan kapal tempur LCS. Di dalam laporan tersebut, Ketua Audit Negara telah menjelaskan beberapa pelanggaran tata cara berkaitan perolehan LCS. Yang keduanya kita tengok ada 4 laporan. Laporan yang keduanya daripada laporan audit forensik dan yang ketiganya daripada jawatankuasa yang diketuai oleh Tan Sri Amrin Buang. Jadi kita tengok jawatankuasa siasatan takbir urus kewangan kerajaan iaitu JKSTUPKK berhubung projek perolehan kapal tempur pesisir pantai ini juga telah menyediakan laporan menyeluruh berkaitan dengan pelanggaran tata cara dan perolehan LCS ini. Di manakah pembentangan sampai sekarang kita tak tahu. Yang seterusnya dalam laporan audit forensik disebut juga telah disediakan oleh firma perakaunan yang bebas juga telah dedahkan kepada awam tentang bahawa bukti penyelewengan telah dikumpul sejak 2010 lagi. Sebab tu saya sebut 2017, 2018, 2019 dan 2020. Sebab
kes LCS ini daripada 2010 lagi. Yang Berhormat, pendekkan soalan. Jawatan kisah dan seterusnya PAC juga telah membentang. Sebenarnya kita nak lihat di sini laporan Ketua Audit Negara yang membolehkan sehingga hari ini tiada sebarang tindakan diambil terhadap mereka yang terlibat. Laporan ini juga menyebabkan PAC boleh membuat semakan dan siasatan hasil daripada laporan Ketua Audit Negara. Jadi di manakah Pendekkan soalan. tindakan yang diambil sampai sekarang? Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Seperti yang telah pun saya katakan dan saya telah pun memberi jawapan tadi bahawa beberapa kes masih dalam siasatan, beberapa kes telah pun satu kes telah pun dituduh di mahkamah. So kes-kes yang masih dalam siasatan it is still in the process Tuan Ibu Ketua. Sekian, terima kasih. Baik, kita masuk ke soalan